Yang kedua dalilnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Sol diseru. Sol itu diseru atau dinobatkan atau dipanggil. Boleh rujuk bahasa Arab sallallahu alaihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diseru Allah kepadanya. Kemudian kalau kita selawat pun Allahumma salli ala Muhammad. Allah diseru kepada Muhammad. Kalau di negeri Johor ni Sultan diseru kepada Ibrahim. Kalau sebut Ibrahim, kena jawab, orang Johor kena jawab apa? Sallah Sultan alaihi. Seruan Sultan ke atasnya. Kalau tak, Sultan. Nak test dia kalau betul dia Muhammad. Buat challenge? Saya nak cabar makhluk yang mendakwa sebagai Nabi Muhammad yang datang jumpa abang tu. Dia bukan makhluk, Masya Allah. Okey, dia apa? Dia Allah. Dia Tuhan Okey, dia Tuhan. Okey, dia Allah. Okey. Kalau salah faham supaya tidak salah faham. Apa yang beliau nak sampaikan adalah Allah itu adalah nama jawatan. Nama jawatan itu adalah Maha Tuhan. Okey. Dan penjawat jawatan Maha Tuhan itu adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itulah Maha Tuhan. Okey. Jadi Abang Suhaini menyokonglah tajuk yang diberikan itu, ya. Maksud dia Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Betul saudara Suhaini? Dia Maha Tuhan. Macam ni betul. Okay, baru-baru ini ada penjelmaan semula saudara Suhaini Muhammad, ya, yang telah pun difatwakan sesat oleh Jabatan Agama Johor. Dan dakwaan beliau ni bukan dakwaan kecil, bukan dakwaan enteng, ya. Dia sudah sampai ke tahap mendakwa bahawa Allah itu bukan sesuatu. Allah itu hanya nama pangkat, dan yang menempati pangkat itu adalah Muhammad. So Allah ni kira macam CEO, perkataan CEO tu. Allah tu kira macam bos. Allah tu kira macam founder. Perkataan founder tu. Maka yang menempati tempat itu, pangkat itu adalah Muhammad. So Allah ada ke tak ada? Allah ada hanya sebagai entiti bisnes. Macam awak buat syarikat, kan buat entiti bisnes kan? Macam itulah Allah. Dia bukan sesuatu. CEO itulah yang penting, iaitu Muhammad. So ini kalam kufur. Kalam kufur. Kalau ambil apa yang dia cakap itu sahaja, sudah boleh membatalkan akidah seseorang. Sudah boleh memurtadkan seseorang. Ini bahana batiniah. Ini bahana batiniah. Saya tengok dah lama beliau tidak posting-posting. Tiba-tiba dalam masa berapa minggu lepas ni, giat kembali mencanangkan perkara-perkara yang sama. Setahu saya beliau sudah disiasat. Jadi ini persoalan saya kepada penguatkuasa. Ini persoalan saya kepada mereka-mereka yang berpangkat. Ini persoalan saya kepada mereka-mereka yang berkuasa. Saya ada keluarga di sini. Saya tinggal di sini. Saya ada anak-anak di sini. Saya ada kenalan yang tinggal di sini. Saya berhak untuk tahu apa tindakan yang akan diambil ke atas orang ini. Berapa ramai lagi anak-anak Melayu kita, anak-anak Muslim kita yang telah terpengaruh dan akhirnya benar-benar beriman bahawa Muhammad adalah Allah. Petang tadi saya post lagi satu bukti. Salah seorang murid dia sekali lagi membuat dakwaan Muhammad adalah Allah. Berapa banyak anak muda macam ni kita nak terlepas? Dan kalau kita lihat, pengikut beliau ramai. Sudah semakin berkembang. Dia ada jamaah dia sendiri, dia ada markas dia, dan dia ada bisnes dia. Jadi dia ada bisnes. Itu yang orang rasa macam dia ni wali kot. Kan? Sebab kemungkinan bisnes dia tu tengah meletup. Kemungkinan. Maka tidak mengejutkan saya, sebahagian mungkin mengatakan, oh dia bukan orang calang-calang. Sebab air dia ni, ada orang minum berkesan. Ada orang minum berkesan. Maka bisnes dia seolah-olah berjaya. Orang kita ni, dia bila sebuah dakwah tu dipasangkan dengan bisnes, dia akan lebih mudah mempengaruhi orang. Dan bisnes tu akan digunakan sebagai alasan, sebagai bukti kebenaran orang itu. Tak ada kena-mengena pun. Banyak je produk scam yang terjual. Betul tak? Banyak je scammers yang jadi jutawan.
Banyak saja penipu-penipu yang jadi jutawan. Banyak saja ajaran-ajaran sesat yang menjual produk yang berjaya dengan bisnes mereka. So itu bukan bukti kebenaran seseorang. Ini tolonglah ambil perhatian. So kepada penguat kuasa, kepada mereka-mereka yang ada jawatan, kepada mereka-mereka yang ada tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan keagamaan di negara Malaysia ini, apa yang perlu dikatakan oleh seseorang, apakah yang perlu dibuat oleh seseorang untuk tindakan diambil ke atasnya? Adakah hanya bila beliau mula angkat senjata baru akan diambil tindakan? Ni persoalan saya. Tidakkah ini cukup serius? Tidakkah ini cukup serius? Kalau ini tidak serius, apakah yang serius? Agama Islam adalah agama persekutuan, betul? Dalam perlembagaan jelas. Maksudnya, ia part of the constitution of this country. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang going around menghina perlembagaan itu? Bagaimana mungkin kita membiarkan orang-orang seperti ini? Semua kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyedihkan hati saya dan yang buatkan panaslah, hati kita panas adalah di sebalik geng-geng batiniah dekat Malaysia ini, pasti akan ada golongan aswaja, golongan asam Jawa yang memberikan justifikasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh batiniah ini. Sama ada geng-geng aswaja atau asam Jawa itu sedar ataupun tidak, mereka memberikan justifikasi. Contoh mudah adalah posting yang saya berbuat tadi itu. Budak itu, dia mempergunakan video siapa sebagai sandaran kepada dakwaan dia bahawa Muhammad adalah Allah. Dia mempergunakan video Baba Ismail Sepanjang. Sudah tentu kita tidak boleh terus menyalahkan Baba Ismail. Kita kena tengok dulu video apa yang dia nukil. Sebab kalau macam Cikgu Norman contoh kan, Cikgu Norman ni dia suka ambil video suka-suka hati dia. Lepas tu dia akan katakan bahawa video tu menyokong dia. Padahal video tu bercakap benda lain. Konteks ada kaitan pun dengan dakwaan dia. So kita tidak boleh terus mengkritik Baba Ismail. Kita kena tengok apa video yang disebut oleh Baba Ismail. Video tersebut adalah video yang Sidang Kalam pernah komen, di mana dalam video tersebut Baba Ismail Sepanjang mempertahan tafsiran Qul huwallahu ahad, huwa itu boleh merujuk kepada Muhammad. Nampak tak? Itu bahana dia. Seharusnya ilmuan-ilmuan aswaja kita, ahli sunnah wal jamaah kita, kalaupunlah awak percaya bahawa itu takwilan yang boleh diterima, kenapa perlu diutarakan kepada umum? Kenapa perlu dijawab soalan itu di depan khalayak ramai? Sehingga sesiapa saja boleh menukil, sesiapa saja boleh mengambil video tersebut dan boleh disebarkan. Siapa nak jawab sekarang ni? Budak muda itu mengambil video tersebut sebagai alasan, sebagai bukti bahawa Muhammad adalah Allah. Kita tak boleh kata budak muda tu salah faham. Sebab dia akan dengar, oh, huwa dalam Qul huwallah tu boleh merujuk pada Muhammad. So betul lah, katakanlah Muhammad itu Allah yang Esa. Muhammad itu Allah yang Esa. Jadi kita nak salahkan budak tu 100% pun tidak boleh. Tu saya ulang lagi sekali. Di sebalik kesesatan batiniah, pasti ada aswaja ataupun asam Jawa yang memberikan justifikasi secara langsung ataupun tidak kepada pegangan-pegangan mereka itu. Contoh lagi. Sebentar Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ini berasal daripada akidah hakikat Muhammadiyah yang juga dicanangkan oleh golongan aswaja ni. Juga dicanangkan oleh golongan asam Jawa ni. Yang tidak ada asasnya dalam agama Islam. Akidah Nur Muhammad contoh. Dicari sehabis-habisnya. Tak ada dalam Musannaf Abdul Razak, didakwa ada dalam Mustadrak Al-Hakim. Sedangkan Mustadrak Al-Hakim itu adalah mengandungi hadis yang bukan berkaitan dengan Nur Muhammad pun. Didakwa bahawa Nabi Adam ketika dia bertaubat tu kan, dia sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedidakwa Allah tanya dia, macam mana engkau tahu? Nabi Adam kata, bila aku bangkit tu,
bila aku dibentuk daripada tanah, aku sedar, aku nampak nama engkau dan nama Muhammad dekat tiang-tiang syurga. Maka aku bertawassul. Jadi permasalahan, perawi dalam hadis tersebut dikatakan oleh Al-Hakim sendiri. Al-Hakim sendiri mengatakan bahawa perawi ini kalau dia meriwayatkan daripada ayah dia, maka ia palsu. Dan hadis itu memang diriwayatkan daripada ayah dia. So sangat pelik sangat pelik. Ini saya nak syorkan kepada sahabat-sahabat untuk pergi ke YouTube channel. Mungkin ada yang tak setuju, saya recommend channel sahabat ini, Captain Hafiz Firdaus. Saya mungkin ada yang tidak bersetuju, kan? Orang kata oh pilot saja, contoh kan. Tapi saya lihat video beliau di mana beliau mengkritik dakwaan Buya Ar-Razi. Bila Buya Ar-Razi menukil daripada Mustadrak Al-Hakim. Dan kritikan beliau itu tepat. Memang bila cek, betul. Okay, itu adalah satu video yang baik daripada Captain Hafiz Firdaus. Saya cadang tengok dan sebarkan. Saya cadang tengok dan sebarkan. Jadi mereka akan cari apa mereka boleh dapat, gapai yang mereka gapai. Allahumma salli ala Muhammad. So di sebalik kesesatan batiniah pasti akan ada aswaja ataupun Azham Jawa yang memberikan justifikasi kepada pegangan mereka. Bila saya sebut Asam Jawa ni, dia ada ciri-ciri khusus ya. Ini adalah satu pelabelan yang ada ciri-ciri khusus. Mereka adalah golongan yang mendakwa sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mendakwa sebagai mengikut aliran Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, tetapi telah menerima ataupun meresap masuk akidah akbariyah ataupun akidah Ibnu Arabi ke dalam. Yang mana dua ini bagaikan air dengan minyak, dia tidak boleh bercampur. Maka ini yang saya panggil sebagai Asam Jawa. Okay, ini bukan lontaran label yang sembarangan. Saya ada ciri-ciri yang khas yang saya kata Asam Jawa ini ciri-ciri dia. Ciri utama dia yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi kita tengok isu Qul Huwallahu Ahad ni bukan Baba Ismail Sepanjang saja. Ada beberapa asatizah dekat Malaysia ni yang bila isu itu timbul, mereka tampil dan mempertahankan tafsiran itu. Itu adalah satu perbuatan yang tidak hakim. Perbuatan yang tidak bijaksana. Ia tidak menggambarkan keilmuan maupun kebijaksanaan seseorang. Kalaupun saya boleh, walaupun saya masih tidak bersetuju dan saya mengkritik keras orang-orang yang percaya tapi dia tak cakap, tapi dia simpan dalam hati, itu pun sudah salah. Itu pun berbahaya kalau dia ajar depan murid lain tapi dalam hati dia simpan benda lain. Tapi kalau orang itu pilih untuk tidak cakap, still better. You don't even have to answer this question. You don't even have to entertain this issue. Tak, nak cakap juga, nak buat juga series so-called penerangan. Yakinlah dengan saya, awak akan nampak lagi ramai anak-anak muda kita yang mengikut jalan Suhaimi Shihab ni. Mereka akan mencari video-video seperti ini dan mereka akan gunakan sebagai tempelan. Dan pada hari itu, saya tanya, siapa yang akan bertanggungjawab? Who will be responsible for this kind of? Dahlah tafsiran itu menyeleweng. Lepas tu diumumkan ke khalayak ramai. Aina uqulukum? Manakah akal-akal kamu? Ada soalan sebelum kita teruskan? Saya ada soalan. Silakan.